وإلى أرواح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين والوالدين معلمين وجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم وشل لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك نبيك رسولك النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Alhamdulillah, dibanyakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita kesempatan menyambung pengajian kita dalam kitab Mustika Hadis, yaitu sambungan hadis yang lepas, yaitu hadis yang ke-61 dalam bab berimannya kepada adanya hari akhirat. Ya, yang lepas kita baca dah bagaimana orang Islam apabila nak menghadapi kematian orang mukmin. Maka ini kita sambung, iaitu bagaimana keadaan orang kafir apabila nak menghadapi kematian. Wa qala muhaddisu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darani amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lepas sambungan tadi, hadis riwayat Abarra ibn Ghazib radhiyallahu anhu. Maka sambung Nabi SAW, ya, yang hadis lepas kita baca dah, dan kita tak ulanglah sebab dia panjang hadis ni. Maka sambung Nabi SAW dengan kata dia, wa innal abda al-kafira, dan sungguhnya hamba yang kafir, idza kana fi inqita'i minad dunya, apabila berada ia fi inqita'i minad dunya, iaitu pemutus di antara dunia. Dunia, pemutus dia adalah kematian. Bila dia nak meninggalkan dunia, maka nak menuju ke alam barzakh, iaitu alam akhirat, awal akhirat. Maka ikbali minal akhirah, dan menghadap ia kepada akhirat. Nak mutus daripada dunia dan menghadap ia ke akhirat. Nazala ilaihi minas sama', maka turunlah kepadanya minas sama', daripada dunia, malaikatun, seorang malaikat. Satu malaikat lah. Dia tak sebut orang, tapi sebut satu malaikat. Malaikat yang mana? Sudu wujuhi. Sudu wujuhi, yang hitam mukanya. Datang pada orang kafir, hitam muka dia. Sebab tu kita tuan-tuan, bila kata orang kafir dengan Islam ni sama je, tak. Jauh beza tuan-tuan. Cukup jauh. Kan? Bila kita menyamaratakan sama dengan Islam, tak. Perbezaan dia cukup jauh. Ya. Sebab tu beruntunglah kita. Walaupun orang mukmin tu mukmin yang asli. Jahat cara dia lah. Jahat cara dia. Tetapi selagi mana dia Islam, maka kelebihan dia cukup besar. Kelebihan cukup luas. Cukup tinggi. Yang mana Islam yang lepas kita sebut, apabila menghadap padanya dengan malaikat datang dalam keadaan muka yang bersinar seumpama matahari. Manakala orang kafir, apabila berlakunya kematian, nak mati, maka menghadaplah oleh malaikat yang mukanya hitam. Takut tuan-tuan, ya. Ma'ahumul, dia kata, al-musuhu, dan bersamanya ialah al-musuh, segala, iaitu perkara-perkara yang menyebabkan susah. Fayajlisuna minhu, musuh ni daripada mashu, daripada sapu. Tapi dia kata sini, iaitu dengan makna
segala perkara-perkara yang menggerunkan, menyusahkan. Kan. Yang mana fayajlisuna, duduk mereka itu minhu maddal basari. Duduk mereka itu maddal basari, sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut. Kemudian datanglah kepadanya, kepada orang tadi itu malakul maut. Malaikat datang, satu malaikat duduk jauh, sejauh mata memandang. Duduk tengok. Kan. Kemudian datang pula malaikat maut, hatta dia kata, malaikat hatta yajlisu inda ra'si. Malaikat maut datang dekat. Tapi satu malaikat ni dah, dia bawa siap semua perkara-perkara apa nak nyiksa ni, duduk jauh dia tengok. Jauh. Tengok, tak mati lagi kawan ni. Tak mati lagi. Lalu bila kata begitu, malaikat maut datang dan duduk, yajlisu inda ra'sihi, duduk di atas kepalanya. Duduk atas kepala. Sebab tu kalau kita datang ziarah manusia ni, datang orang ni, jangan kita duduk kat kepala lah. Duduk tepi kiri kanan ke, tak ada masalah, kaki boleh. Lalu bila duduk di kepala, fayaqulu ayyatuhan nafsul khabithah. Malaikat maut kata, wahai manusia yang dirinya jahat, habis, kotor, jijik, ukhruji, keluar engkau. Ukhruji, keluar engkau. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, fa idza kana ar-rajula su'a. Pada riwayat yang lain, dan apabila lelaki itu yang jahat, qalu, berkata malaikat, ukhruji, keluar sekalian kamu. Keluar semua. Ila sahati minallah wa ghadab. Keluar kepada apa? Kebencian Allah Ta'ala dan kemarahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pergi. Pada kemarahan dan kebencian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Rabbi, tuan-tuan. Qala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dia? Fatafarraqu fi jasadihi, maka bercerailah pada jasadnya, fayanzi'uhu, dicabut akannya, kama yanza'u, apa dia? As-sufu, kama yanza'u as-sufudu minas sufi, seperti mana dicabutnya bulu yang tebal di kalangan bulu yang halus. Macam gitulah, dalam banyak hitam ni ada yang putih. Mudah je nak cabut. Begitu juga bulu yang tebal dengan bulu yang halus, senang kita nak cabut. Begitulah dicabutnya. Seolah-olah begitu. Yang mana al-mabluli. Kan? Hal keadaan mana? Iaitu minas sufufi al-mabluli. Yang nyata. Faya'khuzuha, maka mengambil ia akannya, malaikat tadi ambil akan roh tadi itulah. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi, dan apabila ia mengambilnya, maka tidak ia letakkan di mana? Yad'uha fi yadihi, letak di tangannya, yadi tarfata ainin, dengan satu kelip mata pun. Itu cara bagaimana orang kafir. Cabut, letak, nyentuh ya. Nak kata rohnya itu tidak ada kehormatan. Hatta yaj'aluha fi tilkal masuhi. Maka diletakkan di atas, iaitu masuh. Pengusung tadi itulah. Pengusung yang mana segala azab, segala apa ada di atas tu. Pengusung tadi itu. Tilkal masuh ni, pengusung tadi itu, yang mana segala azab, segala apa ada pada situ. Dia letakkan roh tadi itu atas. Wa yakhruju minha, maka keluarlah ia bersamanya. Masuh tadi, ka anti rihi jifati, seperti mana bau yang busuk. Bau busuk. Wujidat ala wajhil ardi, yang terdapat di atas muka bumi. Habis busuklah dalam muka bumi ini, tak ada dah, melainkan bangkai, iaitu bangkai orang kafir. Ini Nabi sebut dalam ni. Lalu fayas'aduna biha, maka membawa naik ia dengannya, dengan masuh tadi yang ada roh orang kafir tadi tu. Fala yamurru biha alal mala'i minal malaikati. Dia bawa pula fala yamurru,
Dia tak melalui mereka itu biha dengannya dengan masuh tadi yang ada roh tadi tu, alal mala'i minal malaikati. Di atas barisan-barisan malaikat tak ada. Yang lepas orang Islam, orang mukmin diangkat rohnya, maka dibawa melalui roh-roh, melalui malaikat bersaf-saf. Dia malaikat mohon ampun pada Allah, maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlahu warhamhu. Dia orang mukmin. Malaikat doakan. Bawa usung tadi tu, dibawa roh tadi tu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan malaikat. Kalau 7 lapis langit lah. Bersaf-saf mendoakan kepada si mati, roh si mati tadi. Ini orang mukmin. Orang kafir tak, dia tak boleh lalu situ. Dia ikut jalan pintas. Cepat je. Tak lalu di kalangan di depan-depan malaikat. Illa qalu, kecuali berkatalah mereka itu malaikat, ma hadzal ruh al khabith. Kan. Ni roh apa yang busuk ni dia kata. Roh siapa yang busuk ni? Lalu fayaqulu, maka berkatalah malaikat tadi, fulanun ibnu fulanin. Ini fulan bin fulan sebut nama dia. Yang mana bi akhbari asma'i, yang disebut dengan nama yang bi akhbari. Akhbar ni iaitu yang paling keji. Sebut nama dia yang paling keji. Kan, sebut nama paling keji. Pada satu riwayat orang kafir, satu riwayat orang yang jahat dia punya kejahatan dia. Orang maksiat lah. Kan? Maka disebut dengan nama sejahat-jahat nama, bi akhbari. Wazan af'ala. Surah tafdil lah. Sejahat-jahat nama disebut, asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, yang dinamakan di dunia. Di dunia ni apa nama yang banyak lah, nama yang jahat-jahat tuan-tuan. Disebut nama. Orang tak nak dengar nama tu jahat. Fir'aun ke, Haman ke, kan? Qarun ke. Ni pun tak ada orang kalau sebut nama dia panggil Qarun, di sini tak ada, dia pun marah. Dia kenal Qarun tu. Jahatnya. Sampai hari ni tak tenggelam, tak sampai ke dasar lagi. Qarun ni di tenggelam bumi dengan harta-harta dia. Selagi mana tak sampai dia dan harta dia di dasar, di 7 lapis bumi, maka tak kiamat lagi tuan-tuan. Tapi kalau kata sampai, kiamat itu kan. Sebab tu jagalah tuan-tuan kan, kita duk tengok kan. Kadang ada bab ustaz-ustaz yang sebut kenaan dengan 2024 ni. Ada 3 perkara lah yang kita perlu ingat 2024 ni. Pertama, dah cukup dah 100 tahun kejatuhan kerajaan Islam. Kan. Maka adalah mujadid orang panggil. 100 tahun tu dan Nabi tak tetap situ. Kan 100 tahun tu tak adalah dia kata kan. Tapi 100 tahun adalah mujadid. Itu pertama. Yang kedua, ada juga daripada ahli geologi mengatakan kita akan menghadapi 2024 ni iaitu gelap selama 15 hari. Ramalan ni lah. Ramalan cuaca kan. Macam mana? Samalah. Kata hujan tak hujan juga ni ramalan. Tapi lah kita ambil alert jugalah. Benda tu kan. Sebab 2024 ni. Kan. 2022 COVID kita kan. 2024 ni jadi orang panggil tahun yang mus'ab lah. Tahun yang sikit Tapi tak apa. Sebagai orang beriman itu satu motivasi kita untuk memperbaiki ibadat kita, amalan kita. Kan kita pun 2 hari besok lusa dah masuk Rejab kan. Begitu juga ada Ustaz Badli Shah tu dia sebut berkenaan dengan 2024 ni berkemungkinan kita akan menghadapi kemarau yang panjang. Jadi perkara-perkara tu kadang kita tengok nak macam mana. Kan dah zaman kita kan. Tetapi bagi orang beriman tu satu motivasi untuk kita terus berjuang, buat kerja yang baik-baik. Carilah usaha mana pun, usaha yang baik-baik kita buatlah. Kan letih di dunia ni tak apa tuan-tuan. Letih-letih mati juga. Akhirat letih-letih tak mati itu masalahnya. Kan? Jadi kita usahalah tuan-tuan di 2024 ni jangan santai-santai sangat kita mulalah. Sebab dah cukup 100 tahun kita tengok siapa yang mana akan dibangkitkan menjadi mujadid. Yang pastinya bukan kalangan kita sahabat benam lah. Kan? Bukan orang kita lah. Tapi kita kena tengoklah. Dan peperangan Ma'rakah ni antara Palestin dengan golongan kufar ni, perang salib ni,
dia tidak akan tamatlah. Dia tidak akan tamat. Dia akan menyambung kepada ma'rakah yang besar. Peperangan yang besar. Jadi kita kena amat-amatilah. Bagi kita satu kiamat yang yang dekat bagi. Kiamat yang kecil. Maka kita kena persediaanlah tanda-tanda kan. Jadi kita kena ada. Imarahkan masjid balik kan. Kita mula banyakkan baca Quran, banyakkan kita zikir, banyakkan kita berselawat, kita kena buat. Itu semua ramalan lah. Tapi lah benda tu tak mustahil. Sebab kalau Dajjal turun, maka akan berlaku malamnya 6 bulan, siangnya 6 bulan. Tu hari pertama Dajjal turun. Akan disebut dalam hadis. Bila Dajjal turun, hari pertama tu seolah-olah setahun. Turunnya Dajjal, hari pertama seolah setahun. 6 bulan siang, 6 bulan malam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak solat? Kebetulan pada ketika itu, Dajjal turun ni, semua teknologi habis, putus. Tidak ada. Nak tengok jam pun jam tak bergerak. Kalau kata 15 hari ni, berkemungkinan teknologi ada lagi. Waktu azan kita boleh dengar ada handphone lagi. Jam-jam kita tahu lagi. Tapi waktu Dajjal turun, semuanya terhenti. Bagaimana kita nak solat? Bagaimana 6 bulan. Nak solat macam mana 5 waktu? Tiap-tiap hari kita kena solat. Bukan kira 6 bulan tu semayang 2 waktu 3 waktu dah. Kena kira lah. Adit lah. Kira banyak mana. Subuhnya pukul apa? Zuhurnya pukul apa? Asarnya pukul apa? Cuma nak ingatkan kita itulah. Jadi jangan kita tunggu kiamat tu dah. Jangan duduk kedai kopi tiap hari tunggu bila nak gelap, bila nak gelap, bila nak kemarau, bila nak kemarau. Tak jadi. Kita terus. Cuma kita pertingkatkan ibadat kita. Kan? Mudah-mudahan. Sampai umur kita dalam bulan Ramadan ni kan. Masuk Ramadan kita tak apa-apa dah. Tak risau dah. Kan? Mudah-mudahan. Lalu bila kata begitu, jagalah tuan-tuan, saya pun ingat diri saya begitulah. Jadi bulan 2024 ni, kita kurangkan galak-galak sangat. Kan? Kan perbaiki jemaah kita, perbaiki pengajian kita. Kita penuhkan. Kan? Ini zaman-zaman fitnah ni tuan-tuan. Orang ajak sembahyang subuh berjemaah pun, fitnah. Kena difitnah. Kan? Dah ustaz-ustaz tak nak ajak, artisnya ajak. Kan? Alik satanya ajak, alik sata ajak dia pun kena juga. Macam-macam difitnahkan. Orang muda baguslah ajak pergi sembahyang subuh berjemaah. Nak jadikan sembahyang subuh tu macam sembahyang Jumaat. Kan? Sebab kita majoriti Islam di Malaysia. Majoriti kita Islam. Takkan kita tak boleh penuhkan subuhnya. Kalau subuh kata nak pergi panjkat, mana ada panjkat subuh? Kan? Sembahyanglah dulu. Kan? Tak apalah tuan-tuan ya, alasan tu macam-macam lah. Tapi cuma kita ni janganlah banyak sangat kita beralasan. Akhir-akhir zaman ni kita kena jaga-jagalah. Dan lagi dia kata apa sini? Waqala musannifu rahimallahu taala. Wa yusamma biha fid dunya, maka digelarkan bi akhbari asma'ihi, dengan sebuah sejahat-jahat namanya, yang mana dinamakannya di atas dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama', sehinggalah dibawa naik tu kesudahan pada langit dunia. Habis langit dunia. Tinggilah langit dunia ni. Yang langit kita tengok tu bukan dah. Langit tak sampai lagi. Habis semua universe ni, satu universe pun satu langit. Kan? Kita ada orang panggil satu kitaran planet ni. Pun satu langit jumpa kat atas tu. Jauh. Maka sampai pada langit dunia, dia bawa roh jahat tadi tu, lalu fayustaftahu lahu fala yuftahu lahu, maka dituntut untuk buka langit pertama, tetapi tak dibuka. Fala tu yuftahu lahu, maka tak dibuka bagi. Ini jenazah ataupun roh orang-orang yang jahat ataupun orang kafir. Rohnya tak boleh nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Thumma qara'a, kemudian membaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia? La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah
hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Nabi baca ayat tu. Ya. Bila Nabi baca ayat tu dengan makna la tufattahu lahum, tidak dibukakan bagi mereka abwabus sama, pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan tak masuk syurga. Orang kafir, orang jahat ni tak masuk syurga hatta yalijal jamalu fis sammil hiyat, sehinggalah unta tu boleh masuk lubang jarum. Bagi manusia tu mustahil lah, tapi bagi Allah Ta'ala tu tak mustahil, harus bagi dia. Kembali balik kita mengaji sifat 20, iaitu sifatul af'al. Cuma ibarat ataupun contoh tamsil yang Allah Ta'ala datangkan dalam Quran, cukup-cukup kita faham, mudah faham. Seolah-olah bukan kata tak boleh masuk syurga tu tak. Orang mukmin kalau kata yang beriman tapi dia jahat, semayang tak nak, minum arak, rompak, ambil rasuah, zalim orang. Contoh begitu, orang jahat. Dengan orang kafir ni. Orang kafir memang tak boleh lah khalidina fiha abada dalam neraka. Kan. Bagi orang beriman ni walaupun ada iman sebesar zarah, akhirnya dia masuk juga syurga ni. Tetapi nak kembali itu bukan senang. Seolah-olah unta itu, seekor unta masuk dalam lubang jarum. Benang yang ada nak masuk lubang jarum pun tak boleh masuk kita. Nak ada tu-tu ni. Miss saja orang panggil. Kan? Kadang rasa ingat dah masuk tarik-tarik lah, tak lekat. Nampak macam tu, halusnya susah. Sebab tu kita padan-padan lah buat jahat, tuan-tuan. Kan? Padan-padan lah. Hari ni kita berkawan, dah kita jahat, carilah kawan orang yang baik, tuan-tuan. Paling-paling tidak, Nabi kata, kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, paling tidak dapat bau jadilah. Dapat bau jadilah. Kan? Cari geng-geng masjid kawan lah. Kan? Kalau kata dia nak kawan aku boleh, tapi kena bayar. Bayarlah, tak masalah. Kan? Nak kawan geng masjid ni kan? Sesekali nak berkawan tu kita belanja-belanja lah, makan dulu. Geng masjid nampak kan Tok Iman, Tok Bilal tengah makan. Tok Iman, Tok Bilal, tak apalah kita belanja Tok Iman, Tok Bilal dulu. Kan? Belajar-belajar berkawan lah, tuan-tuan. Dengan orang baik kan? Udah-udahlah kita ni. Rasa-rasa kita ni, kalau kita gagah sangat kita ni, tuan-tuan, hebat sangat nak lawan Tuhan, janganlah, ya, agak-agak lah, bertobat, ya. Lalu bila Nabi kata begitu, seolah-olah dia kata nak masuk syurga tu orang ni hatta yalijal jamalu fis samil hiyat, nak masuk tu boleh, tapi seolah-olah unta dimasukkan lubang jarum, susah. Dia bagi Allah tak mustahil. Sama ada Allah Ta'ala kecilkan unta, ataupun Allah Ta'ala besarkan lubang jarum, tak masalah. Itu benda yang tak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bagi manusia ni begitulah. Allah Ta'ala buat tamsilan, Allah Ta'ala buat misal, untuk kita fahamlah. Jangan main-main. Kalau dunia ni pun kita rasa penat dah, akhirat besok salah-salah jalan penat kita, tuan-tuan. Penat kita, ya. Kami singgah satu tempat, tuan-tuan. Kami singgah tempat dalam perjalanan baru ni musafir. Musafir masjid ke masjid. Kami ziarah masjid untuk berdoa lah. Untuk dipermudahkan pembelian tanah masjid kami ni. Alhamdulillah lah. Ya. Tapi memang Allah Ta'ala mudahkanlah. Minggu depan kita akan sign dengan yayasan. Untuk dia membelikan untuk kita lah. Serahkan. Ya. Jadi bila kata begitu, alhamdulillah, sampai satu tahap, tuan-tuan, kami duit habis. Putus keuangan. Bukan nak cerita perjalanan tak, kita ceritalah yang tu kan. Bila dalam perjalanan tu, kami putus duit habis. Duit siamnya habis. Yang ada tinggal duit ringgit Malaysia, tuan-tuan. Kan? Duit ringgit Malaysia ni pergi Bangkok Bank, tuan-tuan. Bukan Bangkok Bank Jalan Silang tu dah. Bangkok Bank lah. Bangkok Bank ada Bangkok Bank lah. Kan? Kami nak tukar duit untuk ambil duit siam lah. Duit putus. Masa balik lah. Masa pergi alhamdulillah. Ada lagi. Masa balik putus duit. Cukup-cukup ada lebih kurang dalam 300 bat lah. 300 bat tu sekali si minyak lah kami 4 orang. Sekali si minyak. Kalau kata tu pun, kalau balik si sekali si minyak tak lepas tu. Nak balik sampai sepadan tak lepas. Tapi tak apalah.
Lalu kami pun pergilah bank nak tukar duit. Ni nak ceritakan perlunya bekalan. Perlunya bekalan. Kami tak salahkan orang. Cuma kita Allah Ta'ala bagi supaya kita berfikir. Tamsil. Buat misal. Lalu bila kata itu tak apalah, bila putus tu kami pun singgah kedai nak makan. Pasal nak kedai belah-belah atas tu nak cari kedai makan susah. Mana masjid adalah kedai makan. Kebetulan ada di area tu ada orang naratiwat dia buat kedai makan. Dia orang lain semua singgah makan. Asyiknya sepayah je kan nak makan-makan lah. Sepayah nak jumpa kedai makan. Kan yang halal tu payah. Jadi kami ni duit tak ada tuan-tuan, sedih juga. Sedih juga kan. Tak apalah. Kami pun sampai di Chongpun boleh tukar duit. Pergi masuk bank, tukar duit. Dia kata, sorry lah kami tak terima duit Malaysia ni. Sedih kami tuan-tuan. Kami cakap macam ni, tak apalah. Kami bagi 200, kami nak 50. Tukaran dia tu. Kalau kata sekarang ni, kalau kita tukar 100, kita dapat RM70. 100 kita dapat RM70 lah. Dia bagi balik. Ataupun dengan mana kata 750 baht. Kita bagi 100 dapat RM75. Tak apalah. Kami bagi 200, kami nak RM50 je. Kan? Nak RM50 je. Dia kata sorry, kami memang tak terima duit Malaysia. Dah jadi duit macam duit daun pisang dari Jepun tuan-tuan. Sedihnya kami. Tapi tak apalah. Dalam masa tu adalah jalan keluar dia. Seorang dia pergi ke kawan-kawan kami, kebetulan dia bawa kad kredit dia. Tak apalah. Bawa kad kredit, masuk Bangkok Bank, tekan-tekan keluarlah duit siap. Tak masalah lah kan. Tapi nak katakan semasa kami tak ada duit tu, kami putus, kami singgah kedai makan. Minum air. Cukup duit untuk minum air, lepas tu isi minyak untuk sekali isi. Untuk sekali isi minyak. Lepas tu nak lepas tak lepas. Dalam makan tu kami dah fikirkan. Kami tu jumpa orang Malaysia, jumpa orang tu nak tukar duit. Semua tak nak. Kami pun tak cukup. Kami tak marah. Kami tak marah. Nak minta, nak tukar lah dalam 100 ke kan, nak minta dalam 200. Duit Malaysia banyak kata. Adalah duit Malaysia taklah banyak. Mana pun. Pasal kami 4 orang kan, kursi cukup lah. Tapi, nak katakan nak tukar dengan orang, minta syafaat orang. Minta syafaat tukar kedai nara. Nak kata tiwat kan, sepadan lah. Malaysia. Dia pun tak nak. Kan. Tak apalah ber, tak boleh lah ber. Dia kata, tak apalah. Begitu juga dengan orang Malaysia yang ada duduk makan situ, kita minta kan saja buat muka tebal jugalah, minta tukar. Dapat tukar RM50 jadilah, tak pun 100 jadilah. Kan? Buat tambah-tambah. Semuanya, minta maaf lah, dia kata kami pun cukup-cukup. Kami pun tukar cukup-cukup. Kami tak marah. Kami pun ada air. Kawan ni kopi, kami teh 2 orang, 4 orang. Minum air lah malam tu. Tahan lapar. Sedihnya. Tapi dalam-dalam tu kami duduk melawak. Bayangkan kalau kata kita ni besok dah mati. Kan? Kita rasa hari ni bekalan kita banyak. Bekalan nak bawa tu kita banyak. Macam kami masuk kan, tukar-tukar dah. Dapat 37 ribu. Oh, 37 ribu tuan-tuan. Tukar. Seorang 1,000 tukar kan? Saya 800. 200 lagi kawan payung. Tak apalah. Kan? Dapat 37 ribu, 47 ribu. 37 ribu dapat. 37 ribu betul. Sebab dari 1,000 kan. 37 ribu dapat. Banyaklah kawan ni pun nak tukar lebih, dapat 37 ribu duduk tengah. Kaya lah. Rasa cukup tu. Confident cukup sampai balik. 12 hari perjalanan. Bila kata putus kami tengok. Kita yakin masa pergi hari tu, kita rasa kita cukup. Bila kata kita dah tak ada, kita tak boleh salahkan orang yang tak tukar kat kita tu. Kalau kita mati besok begitulah dalam kubur. Kalau kata kita rasa cukup, bekalan kita dalam kubur. Tak apalah. Tapi kalau kata kita tak cukup, bagaimana? Nak minta siapa? Walaupun sebelah tu imam. Imam, tolong aku ni nak sikit lagi ni. Aku tak ada ni bekalan ni. Minta tolong. Imam kata, sorry lah. Aku pun cukup-cukup. Dia kata. Ni kalau aku bagi engkau, malaikat godam aku, dia kata. Begitulah. Tapi kita tak salahkan orang. Cuma perasaan yakin kita cukup. Bayangkan kalau kita dah duduk dalam kubur, kita tak apa dah. Aku tak masalah. Malaikat dengan aku, kira. Contohlah begitu. Kan, amalan aku ni banyak dah. Contohlah begitu. Tengok-tengok malaikat buka, kosong. Cek pasal nak cek kat mana? Nak keluar kubur. Keluar kubur dah hantu dah.
Sebab tu tuan-tuan jangan rasa cukup amalan kita. Kita tak tahu. Kita tak tahu belanja kita banyak mana besok. Buka-buka masuk dalam kubur, dia tolak. Ni hutang kau ada lagi, tolak. Ni kau ni buat jahat, tolak. Habis dah bang, dia kata. Tak ada dah pahala kau nak macam mana ni? Nak buat macam mana? Sebab tu kami pun duk gelak sama. Ya, tak. Itulah. Sebab kita yakin, kita rasa cukup. Tapi bila kita duduk di negeri orang, kita tak kuasa dah, mana nak cari? Tak ada apa. Sengih sama kami lah. Malam tu berlapar kami. Dalam berlapar pun masih lagi boleh shoot lagi. Masih pulang motor lagi. Kan? Tapi nak macam mana? Jauh tak jauh lah. Dekat 200 kilo juga. Malam tu jalan juga. Satu tangki kan? Tapi alhamdulillah sampai-sampai kita diikat, kita pun tekan. Cuma nak bawa kisah sini tuan-tuan. Itulah. Iaitu jangan kita yakin yang kita ni cukup. Sebab tu carilah apa pun bekalan kita. Kan? Kita rasa kita banyak dah. Besok duduk dalam kubur, kalau kata dah habis kita punya pahala, nak cari apa lagi dah? Syafaat lah minta orang. Minta orang sikit. Kita jagalah tuan-tuan. Ya. Cukup takutlah tuan-tuan kan. Dan kita pindah daripada dunia kepada akhirat ni, tak ada nak patah balik dah. Tak ada U-turn dah. Kan, tak ada U-turn dah. Sebab tu ada peluang kita nak buat baik, kita buat baik lah. Walaupun sebesar zarah kebaikan yang kita buat tu kecil bagi kita. Mungkin bagi makan kucing, kan, mungkin duk tak bekerja kat sungai tu kan, bagi makan ikan. Kan, bagi makan ikan kan. Tapi jangan bagi makan ikan, tarik ikan tu lah. Kan, bagi makan ikhlas Lepas tu kau nak pancing, besok-besok lah. Jangan hari tu kita bagi makan, hari tu kita pancing pula dia kan. Kalau bagi makan, makan dulu. Tak apa. Besok aku nak pancing kau. Kan? Walaupun sekecil kita cari tuan-tuan. Jangan kita rasa, tak lah kecil ya. Jangan. Itu pengajaran lah. Dan banyak pengajaran lagi tuan-tuan kan. Mudah-mudahan lah. Ya. Allah alam. Nabi menyambung lagi. Sebab tu bukan kata senang. Bila kata dah pindah kita dalam kubur ni, masuk pula alam mahsyar, Allah Ta'ala sebut, hatta yalijal jamalu fis samil iyad. Semuanya akan jadi payah. Semuanya akan jadi payah. Anak-anak pun lagi dia kita, bini pun lagi dia kita. Minta bini pun lagi. Sorry lah bang, dia kata. Kan? Itu kami tak telefon rumah. Kalau telefon rumah, bini kata, padan muka siapa suruh pergi? Kan? Siapa suruh pergi, cik pasal kata. Pulak dah. Kan? Nak macam mana? Kan? Semua tak boleh tolong. Sebab tu kita ni independen lah. Kita kena yakin, berdikari sungguh, carilah apa-apa yang boleh, sos kita, untuk kita besok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cukup penting tuan-tuan. Cukup penting. Ya. Overconfident sangat pun jangan. Sebab tu ada rojak dan khauf. Rojak ni mana harap Allah Taala amalan kita Allah tak terima. Walaupun sekecil-kecil mana pun Allah tak terima. Dan khauf, takut-takut amalan kita tadi tu Allah Taala tolak. Ataupun tak cukup, habis tolak ke orang. Dah kita zalim orang, ambil pahala kita bagi kat dia. Dah kita tipu orang, ambil pahala kita bagi kat dia. Dah kita berhutang pula tak payah-payah, ambil pahala bagi kat dia. Alamak habislah tuan-tuan. Jagalah ya, samalah. Saya buatkan diri saya lah. Kemudian Nabi menyambung fayaqulullahu azza wa jalla, Nabi membaca ayat Quran dengan kata uktubu kitabahu fis sijjin. Maka orang kafir tadi ni Allah Taala kata apa, tuliskan kitab amalannya fi sijjin, di sijjin. Kalau orang baik yang lepas kita baca iaitu di illiyin. Manakala orang kafir di sijjin ataupun jahat di sijjin. Yang mana fil ardi sufla, iaitu pada bumi yang paling bawah. Bumi yang paling bawah. Lalu malaikat buat apa? Fatutrahu ruhahu tarhan. Maka malaikat mencampak rohnya itu dengan sekali campak, lontar daripada kaki langit, campak betul sampai ke bumi. Sampai ke mana? Iaitu paling bawah bumi. Allahu waliyazubillah, azab tuan-tuan. Azab ya. Sebab tu kadang kita dengar kan, orang duk cabar-cabar Allah Subhanahu Wa Taala, duk main-main alam kubur. Jangan tuan-tuan. Alam kubur ni kita nak masuk pun takut. Tapi kalau kata kita buat benda baik, kita yakin kita buat benda baik, kan?
kita mudahkan orang, tolong orang, maafkan orang, kan? Bantu orang. Kita yakin Allah Ta'ala akan tolong kita. Bila kita buat baik, takkanlah kita buat baik Allah Ta'ala nak naya kita. Nak naya kita. Allah Ta'ala ni kuat pegang pada janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak menyalahi janji dia. Ya, sebab tu kita yakinlah. Dan kita hari ni kena kuat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada orang yang boleh menolong kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah dia yang maha berkuasa. Kalau kita nak sandarkan diri kita, sandarkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sandar dengan Allah Ta'ala. Hablullah, tali Allah Ta'ala tu kita pegang. Kan penting. Dia dua kan, hablullah, hablum minallah, hablum minan nas. Tali Allah dan tali dengan manusia. Ya, manusia ni untuk kita cari pahala. Kan tak ada orang miskin, maka kita jadi celaka. Sebab tu dengan adanya orang miskin, kita boleh menyumbang, kita boleh bagi zakat, boleh bagi sedekah. Sebab tu jangan marah orang miskin. Kan kalau tak ada orang tak cerdik pun tak boleh. Kalau semua cerdik tak, kena ada orang tak cerdik. Supaya orang yang ada ilmu boleh menyampaikan. Begitulah. Sebab tu kita kena bersyukur. Yang kurang kita kena berterima kasih pada dia sebab kita boleh menambah dia. Jangan kita rasa kita hebat. Anak kita sendiri pun orang lain ajar. Kenapa kita nak dabik dada? Kan? Anak kita bukan pandai dengan sebab kita tak. Tapi sebab orang ajar anak kita. Kan? Kalau anak kita sendiri pun kita tak boleh nak ajar. Tanyalah cikgu mana pun tuan-tuan. Kan jarang dia boleh ajar anak dia. Anak pangkah ada lagi, kan? Abah mana betul dia kata. Cikgu betul ke? Cikgu betul. Alah cikgu kau lah betul dia kata. Sama yang mana pun cikgu. Kan? Allah alam tuan-tuan ya. Okey, itu hadis berkenaan dengan kematian. Satunya orang mukmin, manakala satunya orang kafir dan orang jahat fi riwayatin. Ya. Sebab tu keadaan seorang dalam kubur, Allah Ta'ala menyebut, iaitu kubur ialah tempat perhentian yang pertama di antara tempat-tempat perhentian alam akhirat. Kubur ni first stop. Orang panggil apa? Checkpoint pertama lah. Checkpoint pertama tuan-tuan. Ya. Checkpoint pertama kan. Checkpoint pertama ni kalau kata tak betul, checkpoint-checkpoint lain jam lah. Sebab tu kubur ni alam yang pertama. Sebab tu orang-orang tua dahulu cari hadis-hadis yang membolehkan kita boleh bersedekah kepada si mati. Cari hadis-hadis supaya kita boleh berdoa kepada si mati. Cari hadis-hadis yang boleh kita tolong orang dalam kubur. Tak kira apa. Sampai didatangkan semayang hadiah. Walaupun hadis tu agak do'if tapi tak ada masalah. Kan? Semayang hadiah pahala kepada si mati. Ada hadisnya. Tapi hari ini mana pakai dah, tak pakai. Dah tak pakai. Benda hadis do'if. Walaupun dia do'if tapi boleh dalam amal. Untuk amalan masalah boleh. Kan? Masalah sedekah. Ada hadis sahihnya. Tak ada masalah. Seorang sahabiah bertemu Rasulullah. Mak dia baru meninggal. Berarti ya Rasulullah boleh tak kena sedekah untuk mak aku ni atau nama mak aku? Dia kata sedekah lah. Kan? Boleh. Jadi kita buat sedekah. Tak ada masalah. Kan? Tapi lah. Banyak ulama-ulama buat supaya meringankan orang-orang yang pada awal kematian. Baru mati tu kan. Buka dalam kitab Abi Isa Tirmizi, hadis Tirmizi itu kan. Kitab Baru Mazi pun boleh. Baru Mazi itu memang hadis Tirmizi lah. Dalam tu ada buka dalam bab kubur kan. Berkenaan dengan ziarah kubur, orang yang dalam kubur, ya. Jadi sebab tu ulama-ulama cari hadis-hadis buat amalan-amalan. Baca tahlil untuk si mati, doakan dia. Kan? Tapi hari ni dah semuanya bid'ah. Semuanya tak boleh. Kalau mati, habis dah. Habis rumah si mati, main dam haji lah. Kalau tak dapat tahlil, main dam haji. Haji. Sampai ini tak haji lagi. Kan? Main dam haji. Ya? Jagalah tuan-tuan ya. Belah-belah kita ni kurang buat dam haji. Belah-belah Kelang pun tuan-tuan. Dam haji sampai pukul 3 pagi. Main dam haji. Sini belah kita kurang lagi.
Sebab kita kena kurang. Sebab kita dah moden sikit. Belah sana tu, dah maji kuat lagi. Allah alam tuan-tuan ya. Itu pertama ya. Dan dinamakan dia sebagai alam barzah. Iaitu tempat seorang yang mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis-hadis yang akan disebut. Semuanya Allah Taala janji apa dia dalam? Itulah dia. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud pada ayat 20 dan 21 surah Al-Abasa wa Tawalla. Setelah Tuhan memberikan tiap-tiap seorang kemudahan, ini memahami jalan baik dan buruk. Kita diberikan dua perkara tuan-tuan. Satu diberikan satu diberikan akal, dua diberikan ikhtiar. Sebab tu orang yang tak ada akal maka tak ditaklifkan syarak. Tidak ditaklifkan, tak ditaklifkan syarak. Manakala orang yang mana tidak ada ikhtiar, maka tidak ada akal lah. Tapi kalau orang ada akal, dia ada ikhtiar. Sebab tu kalau kata orang yang mencuri ni cerdik tu. Sebab dia ada ikhtiar. Macam mana aku nak buka lagi? Macam mana aku nak ambil? Dia tahu, kan? Kan? Dia boleh curi sawit tuan-tuan. Kan? 4 biji dia pikul. Bayangkan tuan-tuan. Sawit 4 biji dia boleh pikul. Sawit bukan kecil-kecil lah. Dia boleh pikul. Kalau kita rebah tuan-tuan. Tapi pencuri ni cerdik. Bagaimana dia buat? Dia boleh fikir. Kan? Boleh dia pikul. Ya. 2 depan, 2 belakang. Boleh pikul. Kan? 1 depan, belakang. Depan, belakang. Boleh pikul. Kemampuan kita tak larat 4 biji nak pikul. Ya. Tapi dia boleh. Ikhtiar dia lah. Sebab tu, bila Allah Ta'ala sebut, setelah Tuhan memberikan tiap-tiap seorang kemudahan memahami jalan baik dan jalan buruk. Dia bagi akal, dia bagi ikhtiar. Jalan pilih kita lah. Ya. Kan? Supaya masing-masing berusaha, ikhtiar lah. Semasa hidup untuk memilih jalan yang baik. Pilihlah jalan baik. Hari ni carilah kawan-kawan yang boleh ubah kita tu jadi baik. Kan? Walaupun dia tegur kita, walaupun dia kata seperit-perit, dia kata biar-biarlah. Tapi untuk kita jadi baik begitulah. Sikit lagi tuan-tuan Tuhan mematikan serta menjadikan dia berkubur di tempat yang ditakdirkan Tuhan baginya, sama ada di dalam perut bumi ataupun dalam perut ikan dan sebagainya. Kita tak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang di kalangan kita yang tahu di manakah bumi dimatikan. Kita tak tahu. Mungkin di laut, mungkin di langit. Mungkin besok tuan-tuan dapat jemputan untuk pergi berperang di Palestin. Kita tak tahu. Kan? Kita berdoa je. Kalau ada NGO yang nak bawa pergi, kita pergi. Aku nak pergi ya. Kuliah mengaji ditangguhkanlah. Balik besok kalau hidup kita sambung. Tak ada, pakai jam. Kita nak. Ya, mudah-mudahan. Ya. Jadi begitulah. Jadi ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang yakin kita akan bertemu dengan dinamakan sebagai alam barzah. Setiap seorang akan bertemu dengan kubur. Itu tempat kita, itu rumah kita. Rumah yang ada ni hanya orang panggil sebagai transit dia. Transit dia. Rumah kita tu kat kubur. Itu rumah kita. Kalau kita nak rehat, kuburlah tempat kita. Kalau kita nak tidur, kuburlah tempat kita. Tapi kalau kata salah, kita pilih kubur tu jadi lubang dia, satu lubang daripada lubang neraka. Jagalah tuan-tuan, ya, kita sama-sama lah. Ingat-ingatlah kawan-kawan yang agak lajak-lajak tu kita tegur-tegur lah. Dan kita pula kalau kata orang tegur tu jangan marah. Berterima kasih. Kan ini dak kita tegur pula dia marah. Tegur dia marah. Tak payahlah kita. Kan? Kita tegur tu sebab kita tegur diri kita itu ya. Kan kita takut kan kawan-kawan kita pun begitu. Jadi kita tegur dia marah nak macam mana? Tak apalah. Ya, sebab tu kalau orang tegur kita, terima kasih. Kan? Terima kasih. Sebab tandanya dia perhatiin kita. Tandanya dia sayang kita. Dia tak nak berlaku kecelakaan pada kita, dia tegur kita. Boleh tuan-tuan ya? Jadi setakat itu dulu, kita sambung pula satu hadis yang lain berkenaan dengan alam barzah. Apa dia alam barzah? Allah alam setakat itu dulu. Ya. InsyaAllah kita akan sambunglah bulan depan Rejab, lepas tu Syakban. Ya. Ini dah masuk Rejab dah ni. Sabtu ni 1 Rejab. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan ya. Berdoalah tu imam. Walaupun hadisnya dhaif, tapi tak ada masalah untuk amalan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa balighna Ramadan. Tapi besar berbilang-bilang riwayatnya
maka naiklah martabat hasan. Boleh ya, tak ada masalah ya. Wallahu a'lamu bisawab. Ada pertanyaan? Tak ada, minta maaf tuan-tuan ya. Ambil masa tuan-tuan sikit ya. Dan Jumaat ni kan. Wallahu a'lamu bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wal malaikatu qarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma wa la tanafina wa la ma'ana wa la masyakkiyan wa la matrudan wa la mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.